Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memecah tradisi satu penemuan dalam sebuah perjalanan kehidupan, pencarian Imam Muda Unggul musim kedua. Saya Haji Zulkarnain bin Haji Hamzah, dan kali ini Imam Muda membuka lembaran barunya, di mana seruan kita didengari oleh dunia. Oleh itu, untuk menobatkan imam muda yang hebat dan unggul, mereka pasti akan diuji, di mana tugasan yang diberikan kepada imam muda pada kali ini dengan temanya iaitu zaman kanak-kanak. Seperti biasa, permarkahan akan diberikan oleh 4 orang mursyid dan mudir Datuk Haji Hassan Mahamud Al-Hafiz, di mana permarkahannya 50% ujian bertulis dan 50% ujian praktikal. Pastinya pelajar yang mendapat markah yang terendah mungkin akan menamatkan perjalanannya. Kita telah menyaksikan Imam Muda Ali, Imam Muda Mujahid dan Imam Muda Fadli menerima notis peringatan. Tetapi apa kata mereka? Ali, sila datang dan mengambil kad merah ini dan pulang ke semula tempat anda. Begitu juga saya persilakan Imam Fadli, begitu juga dengan Mujahid. Yang pertama sekali saya tumpukan kepada prestasi pembelajaran, ya. Selain daripada persembahan dan sebagainya, kita juga mengambil kira dari segi kualiti jawapan subjek-subjek yang kita adakan ujian setiap hari Isnin itu, dan juga praktikal. Kita tengok pencapaian di sebahagian dari kalangan peserta imam muda ini masih lagi di paras lulus sahaja. Saya yakin kita akan dapat melihat perubahan pada episod yang kedua nanti. Dia maukan satu perubahan lah dari segi pembelajaran. Kalau dalam ujian itu buatlah bersungguh-sungguh. Macam minggu lepas, kami ni mungkin baru lagi dalam program ni, jadi kita semua tak tahu sangatlah cara-cara pemarkahan. Pada awal program ni sebenarnya memang kami masih kebingungan dari segi pembelajaran kuliah dan juga penyampaian yang belum pernah kami hadapi. Jadi insyaAllah kami sudah nampak gambaran dan juga keputusannya kami tahu, dan kami insyaAllah memperbaikilah kelemahan-kelemahan kami. Tadi saya pesanlah nasihat kepada kedua-dua anak murid saya ni, Imam Muda Ali dan Imam Muda Fadli. Keberadaan mereka di Imam Muda ni adalah untuk berusaha bersungguh-sungguh, dan kita tahu bahawa mereka di sini tidak lama dan mereka memerlukan fokus yang tinggi. InsyaAllah kita mahu mereka buktikan yang mereka boleh buat yang terbaik. Tadi saya telah berjumpa dengan Imam Muda Mujahid. Sebenarnya dia punya kelemahan itu terletak pada ujian tahriri ataupun ujian bertulis, bahawa tidak ada cara lain. Yang pertamanya ialah kena ambil perhatian semasa mursyid ataupun muallim mengajar dalam kelas, dan yang kedua kena buat ulang kaji. Kita sebagai manusia ni bukan otak komputer, dan tingkatkan pergaulan. Mudah-mudahan Imam Mujahid akan tidak mendapat kad merah lagi pada episod yang akan datang, insyaAllah. Pasti ramai tertanya-tanya, siapakah yang mendapat tempat yang pertama dan sehingga tempat yang ketujuh. Malam ini, dengan kebenaran mudir, kami paparkan kedudukan bagi minggu pertama yang bertemakan kelahiran. Ingat, itulah kedudukan pada minggu pertama. Kita tak tahu apa yang berlaku pada minggu yang kedua. Adakah Imam Muda Ali akan duduk ke tempat yang pertama? Adakah Imam Muda Fakrur yang hebat? Anda jangan rasa anda hebat. Mungkin anda akan berdiri di tangga yang rapuh. Walau bagaimanapun, mereka yang berusaha, mereka akan mendapat
kejayaan. Semua tentang prestasi dan usaha diri sendiri, itulah formula yang paling penting. Jadi kita simpan dulu kedudukan minggu pertama, dan minggu ini apakah tugas seterusnya, semuanya akan terjawab seketika nanti. Kita sekarang berada di taman kanak-kanak Masjid Wilayah Persekutuan. Yang kita nak cerita mengenai dengan zaman kanak-kanak. Ini suatu zaman yang sangat istimewa dan luar biasa. Saya diberi amanat untuk menyampaikan kepada anda imam muda 10 ini. Carilah adik angkat lelaki sahaja di sini dalam masa 2 minit. Yallah, cari sekarang. Apa yang sedang berlaku di tempat yang terhad begini kita duduk, ni satu kejutan bagi anda 10 imam muda. Inilah tugasan kamu yang akan kamu lakukan hari Khamis ini. Ya, di satu tempat yang bernama Sekolah Kebangsaan Rincing. Kamu akan pelajari dan mengintai bagaimana cikgu-cikgu di sana mengajar kanak-kanak yang kamu dukung sekarang ini. Untuk tugasan kali ini saya tak dapat bayangkan macam mana keadaan, sebab kalau ikut tugasan sekolah mudir kata kita akan pergi ke sekolah kebangsaan. Jadi bila pergi ke sekolah kebangsaan ni mungkin antara golongan yang daripada sekolah darjah 1 sampai tahun 6 lah. Jadi kita tunggulah macam mana keadaan pelajar di sana nanti, keadaan dia. InsyaAllah saya akan mencari adik angkat juga untuk menyelami menyelami perasaan budak kecil, ingin mendekati budak kecil, kanak-kanak lah, dan juga saya ingin mempelajari juga bagaimana situasi pemikiran budak-budak sebenar. Tadi saya selepas Ustaz mudir suruh cari, jadi saya pergi seorang budak tu, seorang adik lah tapi dia tak nak, dia keras tanah je. Mungkin dia takut kot sebab mak ada pesan kalau orang tak kenal jangan ikut dia. InsyaAllah saya akan plan lah, buat plan macam mana pendekatan yang baik di Sekolah Kebangsaan Bandar Rincing. Kanak-kanak ini sangat istimewa. Mereka penuh dengan fantasi tersendiri. Apa yang dia lihat akan menjadi barang permainan mereka. Jadi kita kena ada satu cara yang khusus dan bijaksana untuk menangani kanak-kanak seumpama ini. Kita pergi kepada Imam Muda Amar. Apa cara yang anda tunjukkan untuk tugasan kali ini yang mungkin ada kelainan? Okey, untuk tugasan pada minggu ni Ustaz, saya buat sesuatu yang kanak-kanak seronok, seperti melukis, menyanyi, nasyid tentang Islam, dan perkara-perkara lain yang membuatkan kanak-kanak menjadi seronok untuk belajar Ustaz. Imam Muda Ali, anda dikelilingi oleh kanak-kanak hari-hari. Bagaimana anda menangani masalah bersama dengan mereka? Sebagai guru kafa, saya selalu menghadapi murid-murid yang kurang fokus terhadap sesi pembelajaran. Tapi apabila perkara itu berlaku, saya cuba untuk menarik perhatian mereka dengan memberi kertas kosong untuk melukis, cuma sekadar untuk mereka berminat untuk saya mengajar. Dan selain itu, jika boleh saya akan menyanyikan lagu supaya mereka terhibur Ustaz. Itulah kaedah yang terbaik bagaimana untuk menangani dengan kanak-kanak. So, bila kita berada dengan kanak-kanak, kita kena mendekati cara kanak-kanak. Sekarang ni saya tengah search sedikit gambar-gambar kanak-kanak yang Islamic Child, Islamic Kids punya gambar sebagai persiapan saya untuk ke rumah, ke sekolah kanak-kanak di sini. Saya ada buat sedikit persediaan, saya tulis dalam notes dan download sikit gambar-gambar. Tema minggu ni kanak-kanak,
So saya kena study sikit lah pasal kanak-kanak ni. Sebab saya nak kata biasa dengan kanak-kanak tak adalah biasa sangat. Okey, dia kalau nak sebut pasal pengalaman sebagai guru sekolah ni, pengalaman di sekolah mengajar murid itu satu pengalaman lah. Untuk yang esok ni saya tidak dapat bayangkan sebab keadaan kanak-kanak untuk hari esok dia agak misteri. Wallahualam, saya pun tak tahu macam mana keadaan esok, sama ada golongan kanak-kanak yang saya akan jumpa esok ni golongan yang biasa saya jumpa sebelum ni, anak-anak murid saya yang biasa ataupun yang luar biasa.